para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk 3 Malam di Atas Kuburan. Kisah yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini adalah merupakan kisah seorang rakan saya. Rakan saya ni sekarang dah jadi ustaz di sebuah pondok tahfiz. Saya dah jarang jumpa dia sekarang sebab dia pun dah kahwin dan dah berpindah tinggal di negeri tempat dia mengajar tu. Kisah ni dia ceritakan lama dah kepada saya. Saya pun dah lupalah kat mana. Tapi apabila menulis kisah pembaca tentang keranda terbang itu hari barulah saya teringat semula kisah yang kawan saya ni cerita. Hal ini kerana kisah kawan saya ni pun ada kaitan juga dengan tanah perkuburan. Kisah ni lama dah berlaku, iaitu semasa saya sekolah menengah lagi. Kawan saya ni sekolah sama dengan saya sampai tingkatan 3. Lepas PMR, dia pindah masuk sekolah tahfiz. Pada awalnya, dia masuk tahfiz tu sebagai seorang pelajar. Kini, dia dah jadi ustaz di pondok tahfiz tu. Seronok tengok hidup dia. Nampak bahagia. Memang Allah dah janjikan kebahagiaan kepada manusia yang mencintai Al-Quran. Kisah yang kawan saya ceritakan kepada saya ni berlaku semasa dia mula-mula masuk pondok tahfiz tu dulu. Pondok tahfiz ni terletak dalam kampung. Jadi, hubungan mereka dengan penduduk kampung amatlah rapat. Kalau ada kenduri, pelajar-pelajar pondok inilah akan dijemput untuk bacaan tahlil serta doa selamat. Ada satu hari tu berlaku kematian dalam kampung tu. Jenazah merupakan seorang lelaki yang sangat kaya dalam kampung tu. Boleh dikatakan rumah si mati inilah yang paling besar dan paling cantik dalam kampung tu. Arwah cuma ada seorang anak perempuan dan seorang isteri. Memang sedihlah anak dan isteri dia setelah dia mati kan. Bukan niat nak aibkan arwah. Tapi menurut orang kampung, arwah ni agak sombong ketika hayatnya. Dia juga tidak suka bercampur dengan masyarakat. Selepas selesai semua upacara pengebumian jenazah, isteri kepada arwah datang berjumpa dengan mudir pondok tahfiz tersebut. Dia minta beberapa orang pelajar tahfiz untuk berada di tepi kubur arwah suaminya dan membaca Al-Quran selama 3 malam. Orang dulu-dulu memang ramai buat macam ni. Selalunya orang-orang kaya lah kan. Mereka akan mengupah orang untuk tinggal di kubur dan membaca Al-Quran untuk disedekahkan kepada arwah ahli keluarga mereka. Mudir pondok pun bersetujulah. Mudir arahkan 3 orang senior serta kawan saya tu untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh isteri arwah. Sebenarnya, mudir memang sengaja pilih kawan saya tu sebab dia nak kawan saya belajar. Lagipun, kawan saya kan baru masuk ke pondok tahfiz tu. Kawan saya tu pun setuju je lah. Mereka berempat pun pergi ke kubur dan duduk di sebelah kubur arwah lalu membaca Al-Quran. Mereka hanya akan berhenti untuk solat, makan. Makan pun tak banyak lah, sekadar kurma dan air je. Serta untuk membuang air. Buang air, bukan buang air mana terata tau. Ada surau berdekatan kubur tu. Mereka tumpang tanda surau tu lah. Kawan saya cakap, inilah pengalaman yang paling dia tidak boleh lupa sehingga ke akhir hayatnya. Pada awal lagi, ketiga-tiga seniornya dan beritahu dia supaya buat tak tahu je kalau ternampak maupun terdengar apa-apa yang aneh. Kawan saya ni mengangguk setuju walaupun dia tak faham apakah benda yang aneh yang para senior katakan tu. Siang tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah malam. Malam pertama tu tak ada apa sangat. Benda biasa je. Mereka cuma dengar bunyi ranting pokok patah serta siulan angin aja. Malam kedua, kawan saya ni dah tak senang duduk. Anda cuba bayangkan,
Ketika mereka semua sedang asyik membaca Al-Quran di tengah malam, tiba-tiba saja terdengar bunyi orang. Macam orang ketuk papan guna hammer. Bunyi tu sepertinya datang dari arah dalam tanah. Ketika pertama kali terdengar bunyi itu, kawan saya terberhenti daripada membaca Al-Quran. Dia tercari-cari dari mana datangnya bunyi itu. Senior yang duduk di sebelahnya sedar akan perkara ni. Senior tu pun pegang bahu dia dan memberi isyarat supaya meneruskan bacaan. Kawan saya pun tak sempat nak bertanya apa-apa dah dan meneruskan membaca Al-Quran. Baru nak reda sikit ketakutan, kawan saya tu tiba-tiba dengar bunyi kenek. Bunyi macam tulang patah. Bunyi tulang patah bukan begitu. Itu bunyi pintu kan. Krek, 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 krek. Macam itulah bunyi tulang patah. Sekali lagi kawan saya terhenti membaca Al-Quran. Senior di sebelah dia pun sekali lagi bagi isyarat supaya kawan saya meneruskan bacaan. Alhamdulillah, kawan saya akhirnya terbiasa dengan bunyi-bunyi aneh macam tu. Mujurlah, malam kedua mereka cuma diganggu seperti itu je lah. Malam ketiga, iaitu malam terakhir, dugaan lebih berat menimpa mereka. Tengah lewat malam, ketika mereka sedang asyik membaca Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara lelaki menjerit seperti ini. Sakit! Kali ini bukan kawan saya seorang saja terhenti bacaan. Ketiga-tiga senior tu pun turut sama terdiam akibat terkejut dengan apa yang mereka dengar tadi. Suara jeritan tu tidak tahu datang dari mana. Setelah beberapa minit, mereka semua pun berdoa supaya Allah melindungi mereka. Usai berdoa, mereka meneruskan bacaan. Alhamdulillah, mujurlah selepas tu tidak ada apa-apa lagi yang mengganggu. Keesokannya, selepas usai menunaikan solat subuh, mereka beredar dari kubur itu kerana dah cukup 3 hari seperti yang diamanahkan oleh isteri arwah. Disebabkan perasaan ingin tahu yang kuat, kawan saya ni pun cubalah tanya seniornya tentang bunyi apa yang mereka dengar tu. Senior-senior tu pun hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Kita ni cuma manusia. Pengetahuan kita sangat terbatas kalau nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Untuk menghakimi bukanlah kerja kita, tetapi kerja Allah yang maha bijaksana. Anggaplah itu semua cuma dugaan daripada Allah untuk kita. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah." Kawan saya mengangguk faham, walaupun hakikatnya dia masih bingung mencari jawapan di sebalik kejadian yang berlaku tu. Apapun, pengalaman 3 hari di atas kuburan itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan dalam diri kawan saya itu. Tambahan pula, masa tu dia baru dan tak biasa lagi dengan semua ni. Anda ada pengalaman seram? Apa kata? Kongsikan dengan saya menerusi DM Iskandar Zulfakar. Saya akan siarkan di sini. Dan saya akan tag nama anda kalau anda mahu. Kalau nak rahsiakan identiti pun boleh. Terima kasih, Brother Faz.